bukanlah berarti kata mendengar dengan menggunakan telinga. Kalau kita samakan dengan makhluk, maksudnya kita ni manusia ni makhluk. Apa itu makhluk? Selain daripada Allah, semua makhluk. Itulah jawapan dia. Kalau orang tanya apa makhluk ni? Selain daripada Allah, semua tu nama dia makhluk. Faham? Bagi yang bernyawa ni. Selain daripada Allah, apa sahaja jenis? Batu, tumbuhan, malaikat, syurga, neraka. Apa yang selain daripada Allah, semua itu makhluk. Itu kita kena faham. Okey, sifat manusia, dia mendengar dengan menggunakan alat. Kita mendengar lah ni guna alat telinga. Alat telinga ni semua ada. Orang pekak pun ada. Tetapi yang ajaib dia, kita mendengar ni bukan dengan telinga yang zahir, tapi sifat pendengaran yang Allah letak pada telinga tadi. Sifat pendengaran itulah yang kita tak nampak. Tapi bila dia ada, kita boleh bezakan. Ni suara orang Melayu, ni bahasa Inggeris, dan ni suara hujan. Kita boleh bezakan. Mana yang membezakan tu? Yang boleh membezakan suara-suara tu itu mana? Itu namanya sifat pendengaran yang Allah pinjamkan kat kita. Allah pinjamkan ni. Bukan Allah bagi terus. Pinjam dalam masa yang tertentu. Kita umur berapa? 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kan? Okey. Maksudnya saya nak jelaskan sini, pendengaran Allah kena lawankan semua benda tu. Allah tak mendengar dengan menggunakan telinga. Allah tak mendengar dengan menggunakan tempat, dan suara pun tak ada. Pendengaran Allah tak sama sekali macam kita. Kita mendengar perlukan ada hentakan suara, muzik, hentakan nada, baru dia jadi bunyi. Kan? Kalau jadi semua dia, hujan pun tak ada. Allah Maha mendengar. Pendengaran Allah lebih jelas daripada apa yang kita bayangkan dan kita pernah dengar lalu sini. Faham tak? Faham tak? Maksudnya lagi mendalam kita kaji, lagi kita tak kenal Allah. Faham? Ilmu sifat Allah ni, lagi kita kaji dalam, lagi kita tak kenal sifat Allah. Itu namanya belajar tauhid. Kan? Nak faham tak? Kalau dalam saya mengaji dulu, dalam bahasa mendengar ni, kalau kajian kita mendengar, kita perlukan ada getaran. Lepas tu kita kena ada bentukkan suara. Suara anjing macam ni, suara semut macam ni. Dia kena ada macam tu. Lepas tu baru dia jadi suara. Lepas tu pula dia ada had. Had pendengaran kita ni ada berapa meter saja kita boleh tangkap. Faham? Tetapi pendengaran Allah lebih jelas daripada tu. Hatta dalam bisikan hati pun Allah tahu. Innallaha alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kamu. Kita baru niat, tengok kawan sikit hadis. Dia ni main pada mana? Retik ke hati tu pun Allah Maha mendengar. Ingat, mendengar dengan Maha mendengar lebih luas lagi Maha mendengar. Maha mendengar ni lebih luas lagi apa yang kita bayangkan. Kalau kita katakan, bayangkan ayat titisan hujan ni, kalau turun sampai kata apa? Daripada gesekkan air hujan ke air hujan macam tu pun nak jatuh ke bawah, sementara nak melayang tu, gesekkan macam tu pun Allah Maha mendengar. Apa lagi semut yang beribu-ribu berjalan, ikan berenang dalam laut yang berjuta-juta, bergesek semua tu, Allah Maha mendengar. Maha tu lebih luas lagi. Itu sifat Allah ni kita tak boleh guna. Saya Maha kaya, saya Maha mendengar. Biasa kalau orang guna tak lama. Allah akan bagi tu tunjuk. Kena petik ke apa ke. Tambah-tambah kalau kita mau nama anak kita nama Allah. Contoh mau nama Ar-Rahim. Tak lama. Banyak kan yang guna nama Allah yang ada colek. Sebab Allah Ta'ala ni ada sifat sombong. Sombong Allah Ta'ala tak boleh tengok orang lebih pada dia. Itu sombong Allah, layak bagi Allah. Sombong Allah layak. Faham? Allah layak dia sombong. Aku boleh buat. Layak tak sombong? Layak. Allah sebenarnya bagi tahu, innallaha qawiyyun. Aku Allah kuat, aziz, perkasa. Yang bagi tahu siapa dia? Allah ni layak dengan keadaan Allah. Kita tak layak. Khuliqal insanu dha'ifa. Allah ciptakan kita ni manusia yang lemah. Kan? Mimma indafi, daripada air mani yang mengancut, air sperma hina.
Allah, lemah kita ni. Tapi kadang dulu pernah dibahas ada apa? Tuan Nik Aziz. Sampai orang jadi isu. Mereka ambil apa potongan perkataan Nik Aziz ya. Allah sombong. Allah tak kabur. Mereka ambil perkataan tu ada dalam 30 minit dari isu-isu semasa dulu. 30 minit dia tunjuk apa potongan-potongan perkataan ulama termasuk Nik Aziz kan masuk kuah-kuah. Mereka ambil lagi. Mereka tak tahu sebelum tu apa dia. Sebenarnya kata Nik Aziz tu betul. Allah sombong, betul memang layak bagi Allah. Okey lah. Okey, pendengaran. Pendengaran Allah kita kena ambil faham dulu. Itulah dikatakan kita permulaan kita kenal Allah adalah kita kenal diri kita sendiri. Ini salah satu bukti kita kenal diri kita ni apa dia? Kita dengar dengan cara apa? Kita manusia dengar dengan guna alat telinga. Dalam alat telinga tu Allah campakkan pendengaran. Sampai kita boleh dengar suara, boleh bezakan. Nah, itu sedikit ringkasan. Duduk lah. Duduk lah. Muka surat 16. Lajawi, Rumi. Muka surat 14. Ya nah. Sifat sama Allah Ta'ala adalah sifat mendengar. Sifat mendengar manusia menggunakan telinga, alat telinga dan alat suara dan alat huruf. Huruf tu pun termasuk alat. Huruf-huruf A, B, C, huruf Jawi, huruf-huruf binatang. Kalau tak ada benda tu kita sendiri pun tak boleh nak bezakan. Mana suara orang putih, mana suara kambing, mana suara anjing, mana suara semut, suara apa lagi? Cicak. Semua tu adalah perantaraan untuk mendengar. Kalau tak ada semua tu tak boleh mendengar. Itu manusia. Tapi Allah, pendengaran Allah tidak sama 100% macam yang apa yang kita rasa. Itu kita kena faham. Kalau Allah Ta'ala kita kata dia mendengar macam lebih kurang macam kami, enggak telinga kami. Itu nama dia kita telah salah tafsir, boleh jadi murtad. Bahaya. Seolah-olah kita cakap macam tu, kita menyamakan sifat Allah dengan sifat yang ada pada makhluk. Kalau satu orang yang sama dengan makhluk, berarti lemah sifat dia. Macam ada satu contoh orang kata, Allah ni macam mana? Dia nak jawab dengan cara logik. Tiba-tiba lalulah kereta. Lalu. Lepas tu dia pun terfikir, dia tanya kawan tanya tadi, hang tahu tak tadi yang lalu apa dah? Kereta. Agak-agak orang yang buat kereta muka sama kereta tak? Dia pun terfikir balik. Betul juga lah. Takkan orang buat kereta muka sama kereta? Itu jawapan dari segi logik. Itu kita nak jawab dekat orang-orang kafir boleh. Orang-orang Kristian. Kalau untuk orang Islam tak boleh. Kita kena guna dalil. Dalil dia ada 2, 3. Pertama, dalil Quran, hadis. Yang kedua, dalil akal. Yang ketiga, dalil ijma' ulama, sepakat ulama. Yang ni kita kena ambil betul. Kalau kat sini kita tak jumpa jenis masalah macam tu. Biasanya geng-geng college, mereka duduk dekat keseban, mereka main, bawa satu kertas. Rupanya kertas tu ada di sini data Bible. Lepas tu kita baca-baca, dia kurang dengan agama Islam. Masuk. Dah masuk dapat yuran. Dapat duit. Sak jadi murtad. Macam tu je. Nanti ajak kawan lain pula. Seorang kami bagi satu kepala 6,000. Tak terlihat budak. Habis macam tu je. Sebab apa? Sebab akidah dia tak ada. Dia tak kuat. Dia tahu mengucap Islam. Sifat 20 dia tak rasa. Okey, kita masuk pula basar. Basar ni sifat Allah Maha melihat. Melihat dengan mata kepala ni manusia. Kalau kita tengok manusia ni Allah bagi mata semua sama. Hitam, putih. Ada yang hitam, ada yang putih, semua. Tapi kehebatan pada mata tadi, apa dia? Sebab Allah bagi sifat pelihat. Sifat pelihat itulah Allah pinjamkan dalam masa waktu yang tertentu. Sampai daripada kecil sampai umur 50 tahun. Makin lama makin kelabu lah kali buta ada. Jadi sifat pelihat ni Allah bagi yang kita tak nampak benda tu. Pelihat ni kita tak nampak. Mana ada sifat dia? Tengok mata orang buta sama weh. Mata hang lebih jernih daripada aku. Tapi nampak tak ni daripada? 1, 2 nampak? Tak nampak.
Sebab apa? Sebab mata tu tak diberi kuasa pelihat. Yang ni kita nak ambil berat ni benda ni. Sebab benda ni kita kalau kenal diri kita cara melihat macam mana, kita akan kenal siapa yang mencipta penglihatan. Iaitu kenal pada Allah. Okey, sifat pelihat Allah ni dia punya hebat kalau kita tengok dari segi ciptaan Allah. Ciptaan Allah kat sini kita nampak mata antara putih dengan hitam. Yang kita tengok lah ni yang kita guna apa dia? Segi logik dia. Yang kita lihat-lihat ni guna apa? Mata apa? Biji mata warna hitam. Betul tak? Kita dah tengok benda-benda lah ni, biji kita warna hitam. Cuba kita tengok logik. Mata warna hitam sepatutnya nampak balik warna hitam, pantulan dia. Tapi daripada mata hitam tu nampak warna apa? Bukan hanya satu, berpuluh-puluh. Daripada mata biji hitam tu nampak warna hijau, warna merah, warna kuning, warna ungu. Siapa yang boleh bagi buat macam tu? Kalau kita kenal takat tu, siapa yang boleh bagi macam tu? Biji mata hitam tu pancaran dia tu nampak warna-warni. Siap boleh bezakan ni kursi warna hitam semua. Dia tak tak bersebak sampai ke bawah hitam. Cukup-cukup ya kaki dia pun hampir hitam kat sini. Dia tak kembang, dia tak kecut. Elok-elok. Kalau bukan yang Maha menciptakan, yang bagi penglihatan kat kita. Itu satu. Yang melihat dekat sini manusia terbatas. Kita melihat lepas pada dinding kita tak nampak dah. Betul tak? Tapi Allah Ta'ala dia Maha melihat. Lebih pada tu tembus semua. Hatta dibagi tahu kat sini penglihatan Allah lebih terang. Ibarat seperti kata ulama, semut yang hitam duduk atas batu hitam. Semut hitam duduk atas batu hitam. Batu hitam tu pula duduk dalam gua. Gua yang gelap, tak ada lampu. Faham? Dari segi penglihatan Allah, tempat yang tadi dengan tempat yang cahaya lah ni sama. Tak ada beza. Faham tak? Nampak kehebatan Allah, tak bertempat dan tak berwaktu dan tak perlu pada apa-apa. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sambung balik. Penglihatan Allah begitu dahsyat dia. Benda yang ada pada manusia kalau kita faham sehebat mana pun yang kita kaji dalam ilmu sains ataupun ilmu kita jumpa sendiri ya. Kalau kita nak bagi balik kepada hak milik Allah atau kita nak samakan melihatnya kita yang kita dapat kita tahu ni setakat yang kita tahu dengan Allah, takkan sama sedikit pun. Bahkan apa yang kita fikir, apa yang kita bayangkan, apa yang orang ceritakan, semua tu sikit pun tak sama. Itulah sifat Allah. Apa yang kita kaji, semakin kita kaji, semakin kita tak kenal sifat Allah. Itu namanya belajar tauhid. Kalau kita berkaji jumpa, ni kot cara Allah lihat, Allah Ta'ala melihat. Kalau kira macam tu, makin sesat je. Sebab yang di sunnah wal jamaah, tanda kita mengaji tauhid, lagi kita mendalam, lagi kita tak kenal Allah. Macam tu. Lagi kita gali, lagi kita tak kenal Allah. Itu tanda kenal. Faham tak? Tak kenal tu lah tanda kenal. Bukan makin kenal, makin jauh dengan Allah. Makin berani dengan Allah. Ni yang bahaya. Kadang-kadang kita cakap pandai. Bila orang cakap pandai ada pengaruh. Orang makin dengar. Bila ramai pengikut, dia mula nak buat benda yang dia bebas. Dia kata aku kenal Allah. Bukan sifat 20, ada 40 sifat hampa tak jumpa. Hampa kena berguru dengan aku dulu, baru jumpa 20 ni. Ada jenis tu, jumpa jenis tu, siap. Sanggup kita pun percaya juga, kita pun ilmu tak kuat. Tapi cakap dia tu macam ada pengaruh, sangat-sangat pengaruh. Tu kalau tak pelik orang jenis sesat-sesat macam ni, pengikut dia ramai, lagi ramai daripada kita. Mai pada pengaruh. Kalau bukan dia punya cakap dia pandai, bukti dia cakap tu ada. Biasa jenis-jenis ni kalau jumpa, kalau boleh cepat-cepat buat keputusan. Jangan mudah sangat ikut. Dia kata sifat tu 21, tak jumpa lagi satu.
Siap-siap lah. Cukup lah apa yang kita mengaji lah ni. Ini ada sepakat ulama. Yang masyhur sifat Allah 20. Sifat Allah yang masyhur 20. Kalau lebih pada tu, cepat-cepat ambil keputusan. Undang dulu. Aku tak cukup ilmu lagi. Itu kalau jenis set-set bida'ah ni, kita kalau memang tak ada perisai yang kuat, jangan dengar. Dengar pun tak boleh, kalau boleh tutup telinga. Walaupun kita pandai hujah, kita pernah dengar ustaz cakap macam ni, kita pun bagi peluang dekat dia. Cakap. Kita pun buat sengak sambil geram juga kan. Nak balas balik kan. Kalau boleh kita elakkan. Sakit perut ke apa ke. Sebab benda ni lama walaupun kita rasa kita hebat, kita kena juga dia punya cungkilan tu. Saya pernah jumpa hebat lagi. Dia salahkan semua Nabi. Nabi Musa yang terhebat. Jadi Allah Muhammad tu bawah lagi. Nabi Musa tua lagi. Tu dia cerita lagi. Kita pun layan je lah kan. Layan. Orang lain semua tengok pelik dah. Wah, ustaz ni sengak ni. Orang ni main daripada mana pun tak tahu. Tiba-tiba dia hujahnya tu. Orang tu kat Aceh. Saya jumpa orang tu kat Aceh. Memang dahsyat. Dia cerita semua buat langit semua ni. Kalau kita dengar tu. Tapi kita nak potong perkataan dia tak boleh. Lagi takut dia terasa hati. Sebab kita waktu tu tengah keluar dakwah, tak boleh. Kita pun orang kata pun meraihkan lah. Pokok kita ingat dia ni boleh kot. Orang masuk dalam masjid kan. Rupanya dia lari jauh sangat. Itu nak potong, nak berhenti tak boleh. Last kali member kita ada pasang macam ni. Sini. Jadi jom. Orang panggil. Lepas tu baru kita pergi. Kita dulu lah. Tak mau sembang kan dia. Kalau kita tak ada ejah betul-betul kita punya perisai, kita kena. Apa dia bagi tahu tu semua logik. Itu kalau jenis jumpanya tu hati-hati. Itu penting. Sifat 20 ni pasak dia kena kemah betul-betul. Kalau dia pasak ni kemah, dia jumpa lah siapa pun. Kita takkan goyang. Maksudnya takkan goyang ni, takkan mudah untuk mengikut orang lain. Kita ada pegangan ni lah. Habis hari tu. Ni baru tajuk ni. Kalam artinya berkata-kata. Perkataan Allah Ta'ala tidak seperti mana perkataan manusia. Manusia berkata-kata menggunakan alat. Alat bicara tu apa dah? Lidah. Kalau orang tak ada lidah, tak boleh cakap. Tapi Allah tak seperti itu. Perkataan manusia perlukan huruf, perlukan suara, perlukan tajuk, perlukan tempat, baru dia boleh cakap. Allah Ta'ala tidak seperti itu. Tak perlukan suara. Suara pun tak, kita pun tak boleh bayangkan. Suara, huruf yang mana itu ada dalam tulisan Al-Quran, itu adalah perkataan Allah yang diterjemahkan dalam bahasa manusia. Sebenarnya perkataan Allah tidak ada huruf, tidak ada yang macam Al-Quran tu. Cuma dan ulama bagi jawapan daripada firman Allah kan, kita kata Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Maksud perkataan Allah yang di dalam Al-Quran adalah perkataan Allah yang diterjemahkan dalam bahasa manusia. Kita kena ingat macam tu. Sedangkan perkataan Allah yang ada dalam Al-Quran itu pun di sini ulama berselisih pendapat. Tapi saya ambil yang ulama kita kata perkataan Allah kalamullah itu adalah makhluk. Tetapi perkataan Allah yang sebenar-benarnya yang tidak ada dalam tulisan Al-Quran itu adalah qadim, kekal. Boleh beza tak? Quran yang kita baca Alif Lam Mim itu tulisan. Tulisan tu adalah makhluk dan nanti kita akan diangkat. Betul tak? Kan kosong semua, pergi mana? Sedangkan perkataan Allah yang sebenarnya tidak berhuruf, tidak ada suara, itu yang kekal di sisi Allah. Faham? Nanti mereka akan kata Quran ni adalah qadim. Yang ni pembahasan lain lagi. Nanti kita akan jumpa jenis syek-syek tu. Syek-syek yang mengatakan Al-Quran ni adalah bukan makhluk, qadim. Ada yang mengatakan juga Quran ni makhluk. Makhluk dari segi makhluk sebenar-benarnya. Quran itu makhluk sebab jawapan dia bagi, dia kata Quran nanti akan diangkat, akan terhapus semua. Bila masa turunnya kira waktu yang tertentu lah, yang dikatakan tanda hari kiamat tu. Tapi dapat Imam Syafi'i kita, ulama-ulama yang bertabar mengatakan Al-Quran itu adalah Al-Quran itu adalah qadim, tapi tulisan Al-Quran itu adalah makhluk. Sebab nanti dia akan ada hari diangkat. Sebab suara, tulisan bukan sifat Allah. Sifat kalam Allah tidak seperti manusia.
Kalau kita kata sifat Allah tu sama macam kita bercakap, sama macam kita menamakan Allah dengan kita, berarti Allah tu lemah. Sebab dia sama sifat macam kita. Tapi maksud di sini kalam ni kita kena nafikan. Segala yang ada pada makhluk itulah sifat Allah. Yang ni susah kita nak faham. Tapi kalau kita faham, kita dulu kenal kita dulu. Kita cakap guna apa? Guna lidah. Lepas tu kita kena ada suara, kena ada huruf. Barulah kita boleh cakap. Bila kita nafikan semua tu, kita akan kenal lah siapa sebenarnya. Cara kalamullah, cara apa? Berkata-kata Allah tu macam mana, itulah tanda dia. Itulah dia beritahu. Lagi kita kaji benda ni, lagi kita tak kenal Allah. Lagi kita tak jumpa, itulah kenal sifat Allah. Okey, kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala berkuasa. Ini adalah sifat yang menempel, yang mesti menetap. Seolah-olah macam daging dengan pergerakan dengan tangan. Kalau pergerakan saja bergerak, tak ada tangan, tak jadi. Dia kena dua-dua bergerak. Kuasa dengan Allah Ta'ala takkan berpisah. Apa lagi? Berkehendak Allah Ta'ala, keadaan berkehendak Allah Ta'ala dengan sifat iradat tu mesti tak berpisah. Mesti bersatu. Di sini kalau dalam masyhur ada lagi, kalau kita tengok dalam kajian kitab-kitab muktabar, ada yang mengatakan sifat 20 ada 13 ya. Dia tak ada 20, 13. Sebab dia tak masuk dalam kaunuhu qadiran, kaunuhu maridan, dia tak ambil. Tapi yang ni ada juga pendapat yang masyhur yang kita ambil sekarang ni 20. Nanti kalau kita jumpa depa kata sifat Allah ada 13, kita jangan pelik. Itu ada disebutkan. Yang tu berarti perkecualian dia kaunuhu qadiran, muridan, kaunuhu ni dia tak ambil. Kalau yang kita belajar lah ni, kita ambil yang muktabar, yang semua sepakat ulama ada 20. Okey, 20 dia masuklah keadaan Allah Ta'ala berkuasa, keadaan Allah Ta'ala berkehendak, keadaan Allah Ta'ala mengetahui, keadaan Allah Ta'ala itu hidup, keadaan Allah Ta'ala mendengar, keadaan Allah Ta'ala melihat, dan keadaan Allah Ta'ala berkata-kata. Sifat keadaan-keadaan ni adalah nanti kita bahas, iaitu sifat maknawiyah. Okey, habis hal itu. InsyaAllah nanti kita akan sambung sifat-sifat yang wajib pada hak Allah Ta'ala. Nanti dalam 20 dia akan pecah kepada 4 bahagian. Dia nak memperinci kepada kita supaya kita lebih mudah faham dan lebih kita kenal Allah Ta'ala. Yang pertama dia akan pecah kepada sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat maknawiyah. Semua tu ada makna yang tersimpan dan makna yang khusus. Nanti insya-Allah kita akan sambung. Ada yang tak faham tak? Daripada semua ni ada? Boleh buat tanyaan. Yusuf, tak tanya apa? Ada tanya tak? Ada? Cuba. Tak tanya tak? Taufik ni semakin belajar semakin bela otak. Kalau nak mudah faham, kita kena cepat berfikir. Kita kena cari. Biasa benda ni kita kena main fikir. Contoh kita kata melihat Allah. Betul juga Ustaz cakap lah. Kalau tengok mata putih dengan mata hitam boleh tengok warna lebih pada satu warna. Nampak tu. Lepas tu pula jarak melihat kita ni terhad. Tapi Allah boleh melihat kalau dalam gua hitam, gelap. Dia boleh nampak sebiji-biji lah. Gerakkan kaki semut atas batu tu nampak terang. Hebat. Bila kita kaji ni kita rasa macam hebat Allah. Kita nampak Allah. Itu betul lah tu. Tapi kalau kaji semakin padam melantuk terlena tu. Ya dia tak jalan, otak dia jadi beku. Jadi tak dipi, otak dia tak dipi, jam. Macam mana dengan pendapat orang yang mengatakan Allah Ta'ala dia langit? Macam mana dia melihat sedangkan dia di langit? Itu pendapat yang tu kata tadi, bila dia satu perkataan, apa kena tahu poin dia, bila satu perkataan yang dia